Baik, sahih. Peranan media antaranya Radio Televisyen Malaysia (RTM) penting untuk membantu menyampaikan maklumat dan agenda kerajaan kepada rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, agenda pembangunan kerajaan perlu disampaikan ke seluruh negeri agar setiap usaha yang sedang dan akan dilaksanakan diketahui oleh rakyat. Datuk Haji G berharap RTM sama ada menerusi siaran radio atau televisyen terus memberi maklumat yang terkandung dalam Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Sabah Berselawat sempena sambutan Hari RTM ke-77 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Mengenai majlis ini, Datuk Haji G berkata ia sejajar dengan konsep Malaysia Madani, nadi penggerak masyarakat bertamadun dengan usaha perpaduan dan bersatu untuk memanfaatkan insania, ekonomi serta sosial. Katanya program Sabah Berselawat 2023 yang julung kali dianjurkan oleh RTM Sabah dapat meningkatkan ilmu dan kepahaman mengenai Islam. Sementara itu, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Sabah Aminah Samsudin Muhammad berkata, program Sabah Berselawat ini dibuat untuk diangkat sebagai program radio di lokasi RDL tahunan stesen Sabah FM dengan penglibatan lebih ramai jemputan termasuk pusat tahfiz dan orang ramai. Katanya program seumpama ini akan dapat merakyatkan RTM dan mengekalkan peranannya sebagai stesen penyiaran unggul negara serta menjadi jenama nombor 1 dalam bidang penyiaran. Menjelang jelajah Ramadan RTM bagi laluan ketiga Sabah di Keningau esok, persiapan giat dilaksanakan bersama komuniti. Bagi mengetahui perinciannya bersama Dulis Simon di Keningau. Silakan, Dulis. Baik, terima kasih. Selepas pelancaran Jelajah Ramadan RTM 2023 yang diadakan pada 17 Mac di Kota Kinabalu dan 25 Mac di daerah Sendakan dan Keningau merupakan lokasi ketiga yang akan berlangsung esok. Untuk mengetahui lanjut mengenai persiapan dan perjalanan program ini bersama saya iaitu Ketua Bahagian Rancangan Keningau FM yang juga penerbit rancangan Jelajah Ramadan ini iaitu Puan Norella Sari. Mungkin boleh kongsikan secara terperinci mengenai persiapan yang diadakan hari ini dan esok. Okey, pada hari ini sedang berlangsungnya gotong royong di Surau Al-Qayyum, Kampung Limbawan bersama dengan wanita surau. Dan pada ketika ini juga sedang berlangsung gotong royong di Surau Nur Hidayah, Kampung Sinarjaya, Tampulan. Dan gotong royong juga untuk persediaan gotong royong memasak bubur lambuk pada esok hari juga sedang berjalan di Pejabat Keningau FM yang mana yang akan memulakan program ini Jelajah Ramadan RTM 2023 Keningau FM pada esok hari yang bermula pukul 8 pagi di perkarangan Rumah Persekutuan. Dan selepas itu selesai gotong royong memasak bubur akan berarah ataupun rombongan ke Surau Nur Hidayah, Kampung Sinarjaya, Tampulan, dan untuk sesi penyerahan sumbangan dan juga penyerahan bubur lambuk. Dan selepas itu akan ke Surau Al-Qayyum untuk acara kemuncak perasmian dan juga acara sumbangan dan juga gotong royong dan juga majlis berbuka puasa. Ya, terima kasih Puan di atas perkongsian sebentar tadi. Dan bagi masyarakat Islam yang berada di sekitar Kampung Limbawan ini, sama-sama kita memeriahkan dan mengimarahkan lagi program Jelajah Ramadan RTM 2023 yang berlangsung esok. Sekian, kita kembali semula rakan setugas di RTM Kota Kinabalu. Baik, terima kasih, Dulis. Stesen Radio Sandakan FM RTM Sandakan jalin kerjasama dengan Persatuan Usahawan Wanita Bumi Putra Malaysia Cawangan Negeri Sabah menyampaikan sumbangan kepada golongan asnaf sempena sambutan Hari RTM ke-77. Sumbangan berkenaan diberikan kepada hampir 100 kanak-kanak kurang berkemampuan sekitar Sandakan. Pengurusi Persatuan Usahawan Bumi Putra Malaysia Cawangan Negeri Sabah, Noraini Sulung berkata, melalui RTM banyak membantu mempromosi aktiviti yang dilaksana pelbagai pihak yang memberi manfaat kepada rakyat. Peranan RTM itu memang penting di kalangan masyarakat, terutama sekali di kawasan-kawasan yang daerah-daerah yang ada sekarang. Dan dia setiap program yang diutarakan di RTM memberi impak yang positif
terutama sekali kepada pendengar, tak kira umur, terutama sekali Sanakan FM yang banyak memberi faedah untuk program yang dikeluarkan setiap hari, terutama sekali di bulan Ramadan ni. Beliau ditemui pemberita RTM dalam majlis iftar berkenaan di Sandakan. Sementara itu, pengurus penyiaran Sandakan, Sugiman Rafai, dalam ucapan aluannya merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang menyumbang serta menjayakan majlis iftar ini. Lebih 100 tetamu termasuk warga Sandakan FM menghadiri majlis berkenaan. Pelaksanaan program Kembara Perpaduan Jom Masak Bubur Lambuk serentak di seluruh negara bertujuan mengeratkan silaturahim dan memperkukuh perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat sempena bulan Ramadan. Di Putatan, program dijayakan KRT Petagas, Kampung Sekambuk dan KRT Taman Pantai Lokawi dengan agihan 1,200 bubur lambuk kepada masjid, surau, rumah anak yatim dan masyarakat setempat. Ahli Parlimen Putatan Datuk Insinyur Shah Helmi Yahya berharap semangat kerjasama diberikan akan berterusan dan diterjemah bersama sebagai ikatan perpaduan yang utuh dalam komuniti setempat. Dan kita berharap dengan adanya program seperti ini, semangat gotong royong dan juga mereratkan silaturahim di kalangan komuniti itu dapat terus dijalinkan. Dan apabila ini terjalin, ianya boleh diterjemahkan kepada perpaduan di kalangan komuniti, di daerah, di negeri dan juga di peringkat negara. Beliau ditemui media selepas majlis perasmian dan pengagihan Gerak Rahmah Bubur Lambuk di Putatan. Fungsi ini untuk menyatu padukan penduduk setempat dan mengeratkan silaturahim di antara penduduk di sinilah. Dan kami lebih tertumpu kepada kawasan Taman Pantai dan di kawasan sekitaran Kampung Piturulah. Dalam program berasingan, Datuk Shah Helmi turut menyentuni penjajah bazar Ramadan di sekitar Putatan. Pendapat saya amatlah bagus. Dia mendekatkan Datuk kepada peniaga-peniaga di sini supaya mesra rakyat. Dia dapat juga melihat macam mana peniaga-peniaga di sini. Sementara itu, di Keningau sebanyak 1,200 pek bubur lambuk Rahmah berjaya diagihkan kepada pengguna jalan raya. Ia dijayakan 43 kawasan rukun tetangga di Keningau dengan kerjasama pejabat ahli Dewan Undangan Negeri Liawan. Cuma inilah tahun pertama kita dapat buat secara begini yang di mana kita boleh dapat agih-agihkan. Sebelum ini kita sedia maklum bahwa dengan keadaan COVID hari itu. Jadi tapi syukur alhamdulillah pada tahun ini banyak program yang kita dapat kita dapat kendalikan. Kami berterima kasihlah sebab diberi peluang sebab dalam masa 2 tahun COVID kami tidak dapat mengadakan apa-apa program sebab kenkangan COVID. Jadi tahun ini kami diberi ruang untuk mengadakan. Kita ada 43 KRT dan semuanya telah memberikan kerjasama yang sangat baik hingga kita dapat memasak hari ini sebanyak 1,200 lebih pek untuk diagihkan kepada orang ramai. Mereka ditemui pemberita selepas mengagihkan bubur lambuk pada program Gerak Rahmah 2023 Jom Masak Bubur Lambuk di Keningau. UMNO Pensiangan berharap Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah akan terus memfokuskan pembangunan luar bandar di negeri ini khususnya di Parlimen Pensiangan. Ini kerana Parlimen Pensiangan masih memerlukan pelbagai pembangunan untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. Ketua Bahagian UMNO Pensiangan, Bu Siau Ampirak memberitahu ketika ini pembinaan Kompleks Custom Immigration, Kuarantin dan Keselamatan CIQS di sempadan Bantu Daerah Kecil Pengalungan giat dilaksana dan yakin ia akan memberi impak positif terhadap pembangunan kawasan tersebut. Pensiangan ini bukan mundur tetapi banyak lagi yang perlu kita perbaiki sebenarnya. Sebab sekarang ini kita ada sudah jalan raya yang sedang dibangunkan, tetapi banyak lagi yang kita perlukan seperti pembangunan untuk rakyat, rumah PPRT yang perlu kita bantu kepada rakyat dan juga kita akan minta supaya kerajaan ambil serius tentang perkara ini. Beliau ditemui media dalam Majlis Angkat Sumpah UMNO bahagian P182 Pensiangan sesi 2023-2026 di Keningau.
Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Berita seterusnya kembali bersama Sahih. Sahih? Baik.